Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Video kita pada kali ini, saya hendak menceritakan tentang satu lagi hentakan padu diterima oleh Rafiz Ramli dan juga Kerajaan Persekutuan daripada sebuah negeri yang lain. Apa cerita sekarang ni? Kita intro dulu! La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu, baru-baru ini Kerajaan Sarawak telah bertindak menghentikan serta-merta pendaftaran padu dekat negeri tersebut, tak kiralah oleh kaki tangan awam mereka ataupun oleh rakyat Sarawak sebab pelbagai alasan yang melibatkan tentang keraguan. Adakah data-data peribadi ini benar-benar dapat dilindungi? Adakah akan ada pihak yang akan bertanggungjawab berkenaan dengan data-data peribadi ini dan pelbagai alasan lain? Dan menurut kata-kata Menteri Sarawak iaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hassan, beliau kata once kita daftar padu ini, seolah-olah macam kita membogilkan diri kita sebenarnya. Sebab semua maklumat kita yang selama ini scattered dekat pelbagai tempat dikumpulkan dalam satu tempat sahaja iaitu padu. Kalau dahulu hacker kena hack banyak tempat lah, kena hack LHDN contohnya ataupun hack bank apa-apa ke, tengok-tengok sekarang ini tak payah lagi dah. Cukup hack padu, semua maklumat ada dekat situ dan ini sebenarnya sangat-sangat membahayakan. Dan Kerajaan Negeri Sarawak telah meminta Kerajaan Persekutuan, telah meminta Rafiz Ramli agar kaji kembali sistem ini, perbaiki mana yang patut sebelum meminta rakyat untuk mendaftarkannya. Dan pada ketika ini, giliran negeri Sabah pula yang bertindak meminta Kerajaan Persekutuan agar menangguhkan sementara pendaftaran padu ini sekurang-kurangnya sehingga masalah-masalah serta isu-isu yang berbangkit dapat diselesaikan. Perkara ini telah dinyatakan oleh Timbalan Ketua Menteri mereka iaitu Jeffrey Kitingan yang antara lain telah melahirkan perasaan runsing dan juga bimbang serta pelik. Mengapakah kerajaan seolah-olahnya hendak paksa rakyat untuk mendaftar padu ini? Sedangkan kalaulah benda itu untuk satu bersasar dan sebagainya, rasa tak perlu paksaan pun. Sukati rakyatlah daftar ataupun tidak, betul tak? Tetapi Jeffrey juga mengatakan bahawa beliau juga meragui tentang kebolehupayaan kerajaan untuk menguruskan lambakan data yang bakal diterima kerana permintaan kerajaan agar 20 juta data ini dimasukkan dalam tempoh 4 bulan. Terlalu banyak data untuk dimasukkan dalam satu timeline yang sangat-sangat ketat. Dan ini mendatangkan persoalan, sejauh mana kerajaan mampu untuk mengawal data-data tersebut. Dan seperti mana Abdul Karim Rahman Hassan, Jeffrey Kitingan juga bersetuju bahawa perlu ada accountability. Perlu ada pihak yang menanggung tanggungjawab untuk mengawal data-data ini serta bertanggungjawab untuk memastikan data-data ini tidak bocor serta mengambil tanggungjawab sekiranya kalau berlaku kebocoran data dan sebagainya. Di mana Jeffrey kata, sekarang ini isu je ialah rakyat ada trust issues terhadap padu ini. Lebih 65% rakyat masih belum daftar. Dan ini menunjukkan dengan jelas betapa ramai rakyat tak yakin lagi dengan padu ini sebenarnya. Dan kata Jeffrey, banyak lagi benda yang sepatutnya dibuat oleh Kementerian Ekonomi berbanding dengan memaksa rakyat untuk mendaftar padu ini. Dan menyebut tentang trust issues. Tahukah anda, negeri Selangor lah antara negeri yang paling banyak sekali rakyatnya yang masih lagi belum berdaftar dengan padu. Dan benda ini telah disebutkan oleh Rafiz Ramli dalam ucapannya baru-baru ini, di mana dia berkata, negeri Selangor ini bakal menjadi negeri yang paling ramai rakyat keciciran subsidi dan sebagainya kerana mereka masih lagi tidak mendaftar padu. Bayangkan, negeri Selangor, negeri anak emas Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional pun tidak percayakan tentang padu ini, apatah lagi negeri-negeri lain, apatah lagi orang-orang lain, betul tak? Jadi, sekali lagi, negeri Sabah sekarang ini telah menjadi negeri terbaru yang reject padu sekurang-kurangnya sehingga isu-isu yang berbangkit dapat diselesaikan. Bahkan kata Jeffrey untuk sebagai tambahan, kalau setakat untuk subsidi bersasar dan sebagainya, tak perlu pun paksa rakyat untuk daftar padu. Memadai saja untuk tambah baik sistem-sistem yang sedia ada seperti e-Kasih, skim tunai rahmah dan sebagainya. Sebab maklumat-maklumat mereka yang bersasar dah ada dekat situ. Jadi apa perlunya untuk daftar padu lagi? Dan kata Jeffrey lagi yang lebih memelikkan, apa relevannya untuk kerajaan mengetahui berapa banyakkah jumlah hutang rakyat, berapa banyakkah duit yang dihutangkan oleh mana-mana individu itu sebagai satu cara untuk menentukan bahawa mereka ini layak untuk mendapatkan subsidi ke bantuan ke ataupun tidak?
apakah keperluan kerajaan untuk mengetahui status kewangan rakyat mereka tersendiri? Itu yang kelakarnya tuan-tuan sekalian. Nampak macam padu ini begitu banyak sekali perkara yang pelik sebenarnya. Dan perkara-perkara pelik ini alhamdulillah telah membuka mata Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Kerajaan Negeri Sabah untuk menentangnya, untuk mempertikaikannya dan juga untuk meminta kerajaan agar tolong perbaiki sistem ini, tolong jangan paksakan kepada rakyat. Dan lebih baiklah utamakan saja untuk membuat pulih sistem-sistem yang sedia ada seperti mana telah disebutkan tadi. Bukan untuk memaksa rakyat mendaftarkan ke dalam satu sistem yang baru yang masih lagi belum tried and tested, yang masih lagi begitu banyak sekali security concern. Apatah lagi, negara kita ini merupakan negara yang ke-8 banyak berlaku pelanggaran data. Dan benda-benda ini sebenarnya sangat-sangat merisaukan. Tetapi sekarang ini kita tengok apakah respon Rafizi Ramli. Apakah respon kerajaan sebenarnya? Sebab ketika Sarawak menyatakan kerisauan mereka, Rafizi macam undaunted. Dia tetap kata bahawa sesiapa yang menolak padu ini betapa mereka ini tidak mahu menyokong aspirasi kerajaan, tidak mahu subsidi dan sebagainya. Dan sekarang Sabah pula menolak padu ini. Nak tahu apakah kata-kata Rafizi selepas ini? Ke Rafizi masih lagi berpegang pada mantra bahawa kerajaan ini adalah kerajaan mereka, mereka boleh buat sesuka hati mereka seperti mana telah disebutkan oleh Sani Hamzan ini. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Tetapi saya cakap terus terang, seandainya kalau Rafizi masih lagi berpegang dengan pandangan sebegitu, rakyat Sabah akan menjadi golongan terbaru selepas rakyat Sarawak yang akan bertanyakan soalan ini kepada Rafizi. Baru masa itu, dia ada akal ataupun tidak. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?